Assalamualaikum guys. Okay, so hari ni aku nak cerita pasal topik curang. Tak kisahlah suami curang pada isteri ke, isteri curang pada suami ke, girlfriend curang, boyfriend curang. So, persoalan yang aku nak cakap, yang aku nak, orang kata apa, nak discuss ataupun nak share pendapat aku ialah, wajarkah kita maafkan orang yang curang pada kita dan perlukah kita bagi peluang kedua untuk mereka, untuk diorang ni lah. Aku perlukan feedback lah untuk benda-benda ni, pasal apa yang aku akan cerita ni daripada perspektif aku, daripada apa pendapat aku, apa yang aku fikir lah. So kalau korang ada pendapat lain, aku harap korang boleh tulis komen supaya mungkin pendapat korang tu akan membuka perspektif baru pada aku lah. So, okay, ada beberapa perkara yang aku nak establish kat sini, yang kita perlu establish kat sini. Apa yang aku cakap ni pendapat aku based on pengalaman aku, dan aku menjadi, orang kata apa, penasihat pada kawan-kawan aku dulu lah, kan. Ya, biasalah kat universiti kan, banyak orang putus cinta aku lah, jadi orang kata apa, jadi salah satu tempat dia orang untuk discuss benda-benda ni. Sebagai contoh, A ni dia bercinta dengan si B. Nak dijadikan cerita, satu hari si A ni dia find out yang B ni curang pada dia. Pergaduhan berlaku lah kan, pergaduhan berlaku, so clash. Okay, so clash. Okay, after beberapa bulan, si B ni dia contact balik si A ni, dia kata dia menyesal. Dia menyesal, dia, orang kata apa, dia salah pilih orang, ataupun turns out yang orang yang dia kejar selama ni orang yang salah. So pada pendapat korang lah, dia patutkah A ni maafkan B ni dan menerima B ni semula? Macam tu lah dia punya senario dia, macam tu. So aku mengharapkan siapa-siapa yang tengok video ni dapat komen lah, ataupun dapat bagi feedback tentang senario ni. So nanti aku baca dan aku akan respon. Kalau benda ni, orang kata apa, hangat, aku try jawab dalam video yang akan datang lah. Pun benda ni jadi pada kawan-kawan aku dan dia orang minta nasihat aku, apa yang aku akan cakap ialah, aku akan nasihatkan dia untuk memaafkan B ni balik. Macam tu lah. Sebab orang kata apa, kita manusia, kita memang selalu melakukan kesalahan. So pada aku, setiap orang melakukan kesalahan. Kalau aku akan maafkan si B ni. Tapi untuk bagi peluang kedua, pada aku mungkin tidak. Sebab pada aku kepercayaan tu dah tak ada. Kepercayaan tu dah tak ada, dan apa yang dia dah buat tu dah orang kata apa, dah melunturkan rasa sayang tu lah, rasa sayang ke rasa cinta ke. Sebab okay, aku nak cakap nak cakap kat korang macam ni. Ni pendapat aku. Apa akan jadi, okay, first kali, kalau dia betul-betul sayang kat kita, dia takkan curang. Tu satu, kan? Kenapa dia perlu ada orang kedua semasa dia bercinta ataupun dia dengan kita? Dua. Yang kedua,
apa akan jadi sekiranya orang yang dikejar selama ni tak buat masalah? Maksudnya baik je, kan? Adakah dia akan patah balik pada kita? Dan hidup dia semua bahagia. Maksudnya lepas dia pergi kat orang yang lagi satu ni, hidup dia aman bahagia. Adakah dia akan patah balik pada kita? Dan dia akan ingat kita tak? Ataupun kita ni dah hilang daripada picture dah. Dah hilang daripada hidup dia. Dia, yang CB ni patah balik kepada kita disebabkan orang tu buat salah pada dia. Orang buat tak betul pada dia. So dia patah balik pada kita. Jadi pada aku, benda tu lah yang aku fikirkan. Kalau bab nak memaafkan ni, aku rasa kita perlu maafkan dia kan. Mungkin salah dia kan. Mungkin dia dah menyesal kan. So kita maafkan je lah. Benda tu bukan kena bayar pun kan. So Rasulullah pun menggalakkan kita untuk maafkan orang. So kalau kita tak maafkan dia, maksudnya kita masih ingat dan kita masih ada dendam. Jadi hidup kita pun tak aman. So kita maafkan dia. Tapi untuk peluang kedua, untuk bersama balik, aku rasa macam agak sukar lah. Kalau bersama balik pun dah tak macam dulu lah. So, dan apa jaminan dia tak akan melakukan benda tu balik? Apa jaminan yang kita boleh letakkan pada diri kita ataupun kita minta pada dia yang benda ni tak jadi balik? Pasal yelah kan, orang kata apa, betul, mungkin dia dah bertaubat apa semua kan. Tak apalah, biarlah dia bertaubat. Tapi untuk bersama balik tu dah tak ada lah. Maksudnya dah tak boleh lah. Itu pendapat aku. Kalau korang ada pendapat lain, kita discuss. Pasal aku rasa benda ni menarik lah untuk kita discuss. Okay. Apa yang nak cakap tadi kan? Macam aku dah lupa something lah. Pasal apa yang aku cakap ni spontan sebenarnya. Aku tak plan. Pasal aku tak suka cakap plan-plan ni. Atau ada bullet point ni. Pasal aku jadi stuck. Ni apa yang keluar ni daripada kepala otak aku sekarang ni lah. So itulah kesimpulannya untuk topik kali ni, curang. Wajarkah kita maafkan dan kita beri peluang kedua pada, kalau aku buat masa sekarang ni, aku rasa kita maafkan je lah kan. Selagi kita tak maafkan, kita rasa macam benda tu tak lepas tau. Bila kita maafkan, memang sakit tu memang sakit lah. Sebab dia dah buat kita macam tu kan. Tapi sebenarnya emosi kita ni akan sembuh over the time. Kalau ikut pengalaman aku lah. Kita just let go je. Pasal kalau kita hold pada kemarahan tu pun tak guna. Benda tu akan menyebabkan kita hidup tak tenang. Kita rasa nak marah. Kita rasa nak marah tu satu hal. Takut kita lepaskan kemarahan kita tu pada orang lain. Tu je lah. So aku mengharapkan aku dapat feedback lah. Tapi sebab aku tengok channel YouTube aku pun tak berapa nak ada orang subscribe lagi. So mungkin aku post jugalah kat Facebook untuk aku tanya orang kata apa lah, pendapat-pendapat kat kawan-kawan aku kat Facebook. Topik ni agak menarik lah. Pada aku menarik. Lagi satu, sebab pada aku dah buat beberapa video kan, ada juga yang komen, kenapa kau cakap macam slow je kan. Sebenarnya ni cara aku. Kalau korang duduk depan aku, kita lepak, orang kata apa, minum kopi ke kan, ngeteh ke kan, macam ni lah cara aku cakap. Aku dah cuba lah buat video, aku buat macam orang kata apa, try buat untuk jadi happening, jadi macam orang kata apa, happy-happy kan. Tapi lepas tu aku delete balik lah. Pasal aku rasa aku bukan macam tu lah. Aku perlu jadi diri sendiri. Dan aku rasa aku nak buat video macam ni je lah. Aku harap korang okey lah dengan cara aku kan.
kita kan macam kita member-member lah. Kita borak. So aku bukan nak jadi pengacara TV pun, kan? Kalau korang nak tengok orang yang entertaining ke apa kan, aku rasa kita lah, macam aku pun akan cari video-video YouTube. Baik aku cari Awal Syari ke kan, Nabil Ahmad punya video kan, memang entertaining lah. Alright guys, aku rasa perkongsian kali ni pendek je lah, pasal aku rasa aku nak spark, aku nak cetuskan orang kata apa, idea tu supaya korang komen. So aku boleh orang kata apa, buat video lagi satu berkenaan dengan topik ni. Kita berbalas-balas, orang kata apa, bagi pandangan. Lagi satu, dalam isu bagi pandangan ni kan, tak ada pandangan yang salah dan tak ada pandangan yang betul. Semua pendapat masing-masing. Aku raikan pendapat korang, dan aku harap korang raikan juga pendapat aku. As long as pendapat kita bersama ni tak menyalahi, orang kata apa, tak bertentangan dengan akidah dengan agama Islam, selagi itu aku hormat pandangan tu. Sebab pada aku, kita punya pandangan ni based on kita punya pengalaman kita. So pengalaman yang kita lalui setiap orang tak sama. So benda ni aku nak share, dan aku harap korang pun buat video untuk share pengalaman korang. Sebab pengalaman-pengalaman ni tak diajar di sekolah, kan? Benda ni tak diajar di sekolah, dan tak ada satu buku teks yang boleh cerita pasal pengalaman apa benda tentang kehidupan kan, tentang kehidupan. Apa yang penulis-penulis buku tu ditulis based on pengalaman masing-masing. Sebab tu kita tengok pelbagai buku ataupun pelbagai video dekat luar sana. Pasal tak ada benda yang fix dalam ni. Dia bukan soalan matematik kan, 1 tambah 1 2, 2 tambah 2 4. Tak. Pengalaman ni lain. Dia melibatkan emosi, dia melibatkan orang kata apa, pertimbangan kita. Benda-benda ni, sebab tu aku harap lebih banyak orang share pendapat, supaya anak-anak kita boleh tengok video ni kan, dia orang akan besar, dia orang akan bercinta, dia orang akan berkahwin, supaya dia tahu bila dia tengok video siapa-siapa benda-benda bermanfaat kan, dia dapat rujuk benda ni untuk buat keputusan dia masa akan datang. Sebab kita takkan selamanya berada dengan dia orang. Tu je lah. So untuk kali ni aku nak cerita pasal topik curang, pasal dalam kehidupan aku pun aku pernah rasa benda tu kan. Jadi aku rasa anak-anak aku pun akan melalui benda-benda tu. So kalau dia tengok video ni, insyaAllah dia tahu lah pengalaman aku macam mana kan. So mungkin dia buat pertimbangan dia sendiri nanti based on ni lah. Dalam buat keputusan, kita perlu dapat banyak maklumat. So bila kita dapat banyak maklumat, kita tak semestinya ikut maklumat apa yang orang tu buat. Kita dapatkan maklumat je. So bila nak buat keputusan nanti, kita akan buat keputusan sendiri. Alright. So itu je lah guys. So aku harap korang tak bosan lah. Okay, jumpa dalam next video insyaAllah. Assalamualaikum.